Assalamualaikum semua. Hari ini saya akan kongsikan satu lagi tutorial, iaitu bagaimana menggunakan Nearpod dengan Telegram. Saya sebenarnya bukanlah pengguna Telegram untuk mengajar sebab saya lebih selesa menggunakan Google Meet ataupun Zoom sebab lebih mudah saya nak kontrol. Saya lebih suka pengajaran interaktif. Tapi hari ini saya dapat ramai orang tinggalkan komen, DM saya tanya boleh tak guna Nearpod dengan Telegram di video tutorial Nearpod saya. Jadi hari ni saya akan buatkan tutorialnya. Okay. Bagi yang belum lagi tahu apa tu Nearpod ataupun tak pernah guna ataupun tak tahu macam mana nak guna, bolehlah tonton video tutorial Nearpod saya. Okay, baiklah. Kita akan mulakan tutorialnya. Okay, kita buka dulu Telegram. Okay. Untuk tutorial ni saya akan paparkan juga dari sudut pandang murid. Bagaimana murid dapat menggunakan handphone. Ni saya guna handphone lah dari sudut pandang murid. Okay, baiklah. Jadi ini adalah paparan grup Telegram yang cikgu-cikgu ada lah, dan pastikan cikgu adalah admin dalam grup tersebut. Okay, seperti yang cikgu dah tahu kan, kalau nak mulakan voice chat, just tekan yang atas ni. Jadi cikgu pilih lah. Cikgu pilih ini, group. Okay, jadi cikgu mulakan. Okay, di situ automatic murid dia akan dapat notification yang ada voice chat di kumpulan tersebut. Jadi saya sebagai murid hanya akan tekan saja notification itu dan saya akan masuk. Nampak tak? Okey, itu dah masuk dah. Dan dia listening. Okey, baiklah. Saya akan tunjukkan. Okey, untuk paparan murid ya. Di sini kita boleh mute murid, kita boleh mute murid dan kita boleh send message personal lah. Dan cara kita nak mulakan ialah kita kena tekan share screen. Okay, kalau kita nak tunjuk dekat murid. Dan start recording ni cikgu boleh gunakan, tapi dia hanya akan record audio dan bukannya video. Jadi sebab tu saya tak berapa gunalah Telegram ni. Sebabnya saya tak boleh nak record saya punya pelajaran, kecuali kalau saya ada screen recorder. Jadi saya record lain menggunakan laptop dan saya akan share pula video tu. Itu lain ceritanya lah. Okay, baiklah, kita akan mulakan. Okay, di bahagian setting ada apa? Mute new participant, cikgu on je. Kalau cikgu tak nak murid masuk terus nak bercakap kan. Okay, cikgu mute sini dan push to start shortcut ni. Okay, tekan situ. Bila cikgu tekan situ, nanti cikgu akan boleh kontrol murid dengan mudah lah. Okey, so sekarang kita akan mula. Kita share screen. Okey, saya akan pilih ini. Okey, katakan cikgu mengajar. Kalau cikgu pernah tahu Nearpod tu, dia sebenarnya pembelajaran yang kita gunakan slide, dan dalam slide tu ada quiz, ada game dan macam-macam lah cikgu boleh masukkan dekat dalam Nearpod tu. Dia lebih kurang macam Pear Deck, tapi saya lebih suka Nearpod. Sebab apa tahu? Sebab bila kita kongsi video, kita boleh masukkan juga soalan dalam video tu. Jadi tak adalah budak tu akan tengok, dia akan bosan. So bila kita masukkan atau selang-selikan dengan soalan, murid tu akan fokus lah dalam video tu sebab dia tahu dia kena tengok video tu untuk jawab soalan. Itu yang saya sukalah Nearpod ni. Tapi terpulang pada cita rasa masing-masing kan. Okay, mungkin cikgu rasa macam yang lain, ada yang lain macam ni Pear Deck lebih seronok. Terpulang pada cita rasa. Okay, saya kecilkan dulu paparannya. Okay, jadi apa yang saya rasa yang agak sedikit sukar lah kalau gunakan Telegram ialah saya kena buat macam ni lah kan. Okay, tapi kalau guna Meet tu saya boleh guna function share tab. Jadi lebih mudah lah untuk saya. Mungkin untuk cikgu pun cikgu rasa seronok. Terpulang pada cita rasa masing-masing. Okey. So bila cikgu share screen, apa saja yang cikgu buat di screen cikgu tu, murid akan nampak di screen TV pula. Screen telefon dia. Kalau Google Meet tu kalau kita guna share tab,
selagi kita tak share tab yang kita nak tunjuk pada murid, murid tak boleh nampak kan. Yang ni berbeza, dia akan nampak semualah. Macam cikgu guna fungsi share your entire screen dalam Google Meet tu. Okay, so kita akan type saja Nearpod. Okay, untuk makluman semua, Nearpod ni dia dah dia dah ada embed dengan Google Classroom. Jadi seronok lah kalau nak guna. Okay, kalau belum pernah guna, cikgu sign up je, free je untuk teachers. Okay, kalau cikgu dah, cikgu login lah. Okay, so saya akan login. Jadi itu yang saya cakap, kalau macam ni murid akan nampak semuanya apa yang cikgu buat. Kalau better lah cikgu dah sediakan siap-siap ke atas tu. Tapi hari ni saya nak tunjuk cikgu lah macam mana cara dia kan. Jadi kena tunjuk dari awal. Okay, yang ini saya dah login Kalau cikgu belum login, cikgu just tekan sign up je. Cikgu gunalah email MOE. Saya sarankan guna email MOE supaya cikgu senang nak nak embedkan dalam Google Classroom. Okay, baiklah, contoh saya nak ajar ni. Okay, dia ada live participant with Zoom. Okay, janganlah guna sebab ni gunakan Zoom. Okay, ni live participation ni boleh guna dengan mana-mana platform. Nak guna Teams boleh, nak guna Google Meet boleh. Okay, yang ini student pace ni, murid akan bergerak sendiri, dia akan belajar sendiri. Tapi biasanya saya akan guna live participation. Sebab apa? Kalau bila guna student pace, murid akan, dia akan nak cakap, dia akan belajar ikut masa dia sendiri. Nanti mungkin ada murid yang cepat, mungkin ada murid yang lambat. Jadi cikgu susah nak kontrol kelas. Saya suka live participation sebab kita ada kuasa penuh untuk kontrol kelas kita lah. Okay, jadi saya akan tekan ni live participation. Okay, so kita akan start new session. Okay, jadi dekat paparan murid pun murid akan nampak je apa yang saya buat. Okay, jadi ini adalah kod dia. Okay, jadi apa cikgu perlu buat? Cikgu hanyalah perlu, nampak tak? Yang ni dia dah boleh buat dengan Google Team, dengan Google Classroom. Okay, cikgu hanya perlu copy link kat sini. Okay, cikgu copy lah link tu. Okay, dia dah. Okay, kalau dia dah keluar perkataan copy, tu maksudnya cikgu dah copy lah. Okay, dan apa cikgu perlu buat ialah cikgu paste balik dekat ruangan Telegram cikgu tadi. Okay, so cikgu kena ingat untuk setiap walaupun cikgu menggunakan slide yang sama, tajuk yang sama, tapi setiap kali session dia akan berubah. Sama juga dengan quizzes lah. Setiap kali session, kalau cikgu buat cikgu generate kod baru, dia akan tukar barulah. Jadi jangan cikgu ingat, okay, sekali cikgu dah generate, kod tu boleh guna sampai bila-bila. Tak. Kalau cikgu dah end session dengan Nearpod ni, kod tu dia akan habis. Dia akan hilang. Dia akan, kalau nak guna kelas baru nanti, dia akan generate yang baru. Okay, apa yang murid perlu buat ialah, okay, ini paparan murid kan, saya akan minta mereka untuk inilah minimize screen dia tu. So dia akan tekan. Okay, saya akan tunjuk macam mana paparan murid Okay, murid boleh download ataupun dia hanya klik je continue to website. Okay, so dia akan klik continue to website. So kita nak download kan, sebab nanti penuh pula lah space telefon dia dengan apps ni pula. Okay, kita tunggu sebentar cikgu. Okay, so dia kat paparan murid dia akan keluar welcome to your session. Okay, so mintalah murid masukkan nama betul. Janganlah main nama tipu-tipu ke. Macam ada murid saya hari tu, dia pergi letak apa tau, nama je oren kau, kucing kau oren. Sabar je lah. Okay, so dia akan tekan join lesson. Okay, ni paparan murid Okay, bila dah join lesson, okay, apa pula paparan kita? Okay, nampak tak? Bila cikgu kat sini lah. Kalau ni muka surat depan ni. Okay, kalau ni dia akan tulis, murid akan tulis, please wait for your teacher to start the lesson. So kita tunggulah ni seorang. Kalau ramai lah berderet masuk kat sini. Cikgu tahu kan berapa orang online pada hari tersebut. Tunggu sampai semua masuk, barulah cikgu tekan anak panah ni untuk start. Okey, murid akan nampak dekat situ apa yang cikgu ajar. Okey, baiklah murid-murid, hari ni kita akan belajar kata nama khas. Okey, sebelum tu mari kita lihat dulu apa ni. So cikgu bel-bel lah, bla 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 bla, cikgu ajar. Okey, cikgu ajar lagi. Okey, sampai saya nak tunjuk. Okey, inilah tricky partnya. Okey,
Sebab kalau murid menggunakan Google Meet, dia boleh tengok video yang kita share. Tapi disebab dia gunakan Telegram, kalau dia minimizekan nearport ni, okay, kalau dia minimizekan nearport ni, okay, contoh kalau dia minimizekan, dia akan terkeluar dari nearport tu. So dia tak boleh nak tengok. Maksud saya dia tak boleh nak tengok Telegram dan juga nearport at the same time. Ini yang tricky dia lah. Kalau cikgu gunakan Google Meet, murid boleh tengok dekat dalam screen Meet kita tu. Sambil tu dia tunggulah untuk jawab soalan guna handphone dia. Kita kira macam tu lah. Okay. So dekat sini apa yang cikgu boleh buat kalau nak guna Telegram, cikgu tekanlah student play. Jadi cikgu kena tunggulah sampailah murid tu selesai tengok video ni dan jawab soalan. Itu je lah. Okay. So contoh ayat ialah Aisyah suka kita tengok dari side murid. Okay. So murid akan mula belajar. Tidak suka susu. Contoh lain ialah saya bersekolah di Ashura Institute of Quranic Sciences. Contoh seterusnya, kalau macam tadi teacher play tu, dia ada apa ni, macam cikgu boleh control lah kelas tu kan. Cikgu yang playkan video, murid hanya akan berhenti di sini. Okay, saya akan tunjuk di sini ada point biru ni, sebenarnya itu adalah point soalan. Okay, contoh bila dah sampai kat point biru tu, sekejap saya belakang sikit. Mungkin dia punya tu tak tepat. Okey, contoh kalau cikgu control. Okey, bila dah sampai kat point ni, murid akan menjawab soalan. Okey, tapi tengok pula kalau murid belajar sendiri, nampak tak sama kan paparan dia. Cikgu dah sampai kat sini, murid belum lagi sampai. Macam itulah kiranya. Okey, jadi contoh saya nak tunjuk dekat bahagian murid. Okey, katakanlah dia dah sampai kata nama khas poin yang dia kena jawab soalan kepada manusia, haiwan, tempat. Okey, kita tunggu sekejap ya. Saya nak tunjuk macam mana Khas tak cikgu boleh tahu murid dah sampai ke tak. So cikgu tunggu je lah kat sini. Ialah merujuk khusus kepada. Okey, so ni dah sampai ke tempat murid perlu jawab soalan. Okey, senaraikan kata nama khas daripada contoh tadi. Okey, so dia senaraikan zoo negara. Okey, contohlah. Kata nama khas hit. So, okey, dekat paparan guru cikgu akan nampak anak murid cikgu dah jawab. Jadi cikgu tunggulah sampailah semua anak murid cikgu dah habis selesai. Okey, katakanlah kita pergi ke poin kedua pula. Okay, saya akan cepatkan sikit yang paparan murid ni. Okay, cikgu standby kat sini siap-siap. Sekejap Okay, contohlah. Okay, cikgu tunggu je lah. Itu yang macam susah dia kat situ lah. Sebab cikgu tak boleh nak macam mana, nak bagi live feedback tau. Sebab cikgu tak control. Sebab budak belajar sendiri, so dia akan ikut masa dia dekat mana dia nak berhenti. Kalau dia suka gambar tu, lama dah dia berhenti kat gambar tu. Contohlah kan. Merujuk kepada tempat secara khusus. So kalau lama dia nak ambil masa jawab soalan, lamalah cikgu kena tunggu kat situ. Okay, pilih jawapan yang betul tentang kata nama asli hidup bukan manusia. Okay, ni dari segi pandangan murid Jadi saya akan pilih dekat situ. Okay, ni jawapan murid. Okay, cikgu boleh nampak nanti. Okay, ni cikgu dah ke depan. Cikgu jangan ke depan lah. Cikgu just pause je dekat situ. Tunggulah murid cikgu sampai. Kejap Okay, so bila murid dah jawab, dia akan bergerak. Bila dia dah bergerak, barulah cikgu boleh dapat jawapan dia. Nampak tak kat sini ada 100%. Sebab seorang murid je. Okay, so dan seterusnya lah sampailah habis. Okay, katakanlah anak murid saya dah habis. Kita dah tahu dia habis. Sebab kalau macam ni, kita macam susah nak tahu dia dah habis. Kecuali cikgu dekat sini, ujung ni, cikgu tambahlah lagi satu. Anda dah selesai, cikgu tunggu kat situ. So nanti bila dia dah selesai, dia akan klik selesai. Jadi cikgu boleh tahu dah semua murid cikgu dah selesai, baru cikgu boleh meneruskan pelajaran cikgu. Macam gitu. Okey, jadi macam biasalah cikgu cakap-cakap lagi, cikgu cakap-cakap. Okey.
Teruskan macam biasa. Okey, sekarang kita pergi ke bahagian ini. Okay, this slide is a collaborate board. Would you like to approve student comments before they are posted? Okay, so kalau cikgu nak approve, cikgu klik yes. Kalau tak nak biar je budak terus jawab tanpa kita perlu approve, klik no. Okay, so budak akan jawab je lah. Okay, senang kata lemon. Okay, jadi dia letaklah apa kan? Hidup lagi apa? Okay, ni sudut pandang murid. So dia akan jawab. Jadi cikgu buat apa? Cikgu tunggu jawapan murid. Okay. Bila dia dah jawab, dia akan letak di sini. Jadi cikgu boleh tengoklah apa jawapan murid. Okay. So cikgu boleh komen. Okay, betul jawapan Emil betul. Nanti kalau ada ramai lagi, cikgu cakap okay, jawapan ni betul. Okay, dah selesai dah. Cikgu teruskan. Okay, so okay, yang ini murid akan jawab. Okay, ni sudut pandang murid, tu sudut pandang cikgu. So murid akan jawab lah. Ni dia menggunakan handphone dia sebab kita mengajar menggunakan Telegram tadi kan. Okay, so dia akan jawab. Okay, contoh. So, kat situ okay, cikgu boleh tahu dah anak murid tu. So, kalau dah habis semua dia akan berdiri. Semua cikgu boleh dah teruskan. Okay. Dekat sini adalah permainan time to climb. Okey, jadi kat sini biasanya anak murid saya semua sangat main. Sebab dia suka. Okey, saya akan pilih tema. Okey, randomize answer. Off. Tak nak randomize. Okay, continue. Okay, jadi murid kita akan tunggu kat sini. Murid akan pilih dia punya karakter. Okey, saya nak pilih karakter apa yang hari ni saya nak pandang lah. Okay, contohlah. Okey, tu anak murid kalau dia ramai lah karakter kat situ. Ada 40 lah, 80 karakter kat situ. Okay, bila semua dah ready, kat sini dia ada tulis tau berapa ramai dah connected. So murid dia akan tunggu je sampai kawan-kawan dia ni. Tapi dia boleh nampak lah kawan dia sorang-sorang ada kat sini. Okey, so kat sini katakanlah dah sampai dah reach dah cikgu punya bilangan murid 40. Okey, cikgu tekan start. Okey, bila cikgu tekan start, okey, dekat sini murid akan jawab. Ni sudut pandang murid, ni sudut pandang cikgu. Okey, so murid jawab, cikgu boleh ulas lah, buatlah macam jadikanlah ni menarik macam apa? Macam ulasan sukan. Okey, baiklah, nampaknya perlumbaan telah dimulakan. Okey, sekarang ni adik Emil telah mendahului dengan berapa mata. Okey, contoh macam tu kan. Okey, lepas tu katakanlah bila dah yang kedua ni, okey, baiklah, nampak gayanya adik Zara pula mengejar dari belakang memotong adik Emil tadi dengan mata sebanyak. Macam itulah cikgu buatlah macam adik sukan. Contohlah nak bagi menarik. Kalau tak nanti senyap je kelas. Okay, so jalan. Habis. Okay, jadi bila dah habis, nanti cikgu boleh beritahu murid siapa tempat pertama, kedua, ketiga, macam tu. Okay, jadi bila dah habis, sekian, terima kasih. Okay, bila dah habis, apa yang murid perlu buat? Cikgu kena suruh murid untuk exit. Okay, are you sure you want to leave this session? Okay, exit sahaja. So, bila dia dah exit, apa dia kena buat? Okay, ini kat part murid Okay, tekan butang dan suruh dia tekan balik video tadi. Macam tu dia boleh nampak kita dah. Okay, jadi cikgu pun buatlah rumusan apa semua. Dan selesai. Okay, so cikgu nak leave session. Sekejap cikgu tekan ni. Okay, so do you want to leave this session? You can resume it later. Yes, leave sahaja session tu. Jadi cikgu buatlah rumusan. Mungkin pada masa ni tak perlu dah nak share cikgu punya tu. Dan dekat sini saya nak tunjuk dekat paparan guru, cikgu boleh tengok report. Okay, report murid report yang cikgu gunakan. Okay, so ni kan. So cikgu boleh tengok, okay, katakanlah session bila, okay, yang ini ada satu je student. So cikgu klik je session tu. So cikgu boleh tengok
apa yang murid buat, apa tu, ataupun pencapaian murid. Jadi dekat sini cikgu dah boleh buat PBD sebenarnya menggunakan Nearpod. Jadi cikgu jangan risau walaupun soalan tu dalam slide, tapi in the end cikgu boleh cari balik dan cikgu boleh tengok setiap soalan yang cikgu keluarkan tu anak murid cikgu menguasai ataupun tidak. Jadi itulah cara dia menggunakan. Dan lagi satu sebelum saya lupa, cikgu boleh download dalam bentuk apa? Bukti lah. Okey. Jadi itulah cara dia menggunakan Nearpod kalau cikgu mengajar menggunakan Telegram. Jadi saya harap video ni dapat membantu rakan guru semua untuk menjadikan pengajaran cikgu lebih menarik lagi. Okay, baiklah, sekian saja tutorial saya untuk kali ni. Okay, doakan saya rajin untuk membuat tutorial lain. Mungkin lepas ni saya nak buat satu tutorial menarik juga, game dalam PDPR kita. Jadi kita jumpa di video yang seterusnya. Bye. Assalamualaikum.